Okay, video ini tentang pengekosan biawai. Hari itu cikgu sudah ajar dalam Meet formula-formula untuk mengira variance. Jadi hari ini cikgu akan pergi kepada catatan jurnal. Okay, macam mana nak merekod kos pengeluaran dalam jurnal dan juga macam mana nak rekod variance. Okay, ini contoh soalan dia. Katakan ni satu syarikat ABC. Yang inilah maklumat berikut untuk produk keluaran dia, produk Q. So ini ialah biawayan untuk pengeluaran produk Q. Katakan dia akan keluar untuk biawayan keluaran 30,000 unit. Ini dia biawayan untuk penggunaan bahan. Untuk keluar 30,000 unit perlu guna 750,000 kilogram. Okay, bahan. Dan harga sekilogram ialah 4 sen. Dan ni dia kos berlangsung dia 1 jam RM15.90. Dan untuk keluaran 30,000 unit, biawayan jam yang sepatut guna ialah 300 jam. Dan kos overhead berubah, yang diguna mengikut biawayan ialah 1 jam berlangsung perlu guna sepatutnya guna kos berubah sebanyak RM12 ataupun jumlah kos berubah biawayan untuk keluaran 30,000 unit ialah 3,600. Okay, sama. That mean kalau nak kira yang ni, you just 300 jam darab dengan RM12 sejam. You will get this 3,600. Dan kos overhead tetap, biawayan dia ialah RM40 sejam berlangsung. Semua ini adalah berasaskan berlangsung. So untuk keluaran 30,000 unit, we just darab, then we get overhead tetap yang biawayan untuk keluaran 30,000 unit ialah RM12,000. So overhead, kos overhead tetap yang dibelanjawankan, okay, untuk 30,000 unit keluaran ialah RM11,000. Okay, ini ialah kos overhead tetap belanjawan. So then kita compare dengan keadaan yang sebenar berlaku. Okay, sebenar masih juga dapat keluar 30,000 unit, tetapi penggunaan bahan adalah lebih efisien, hanya guna 745,000 kilogram saja. Dan harga dia adalah lebih tinggi daripada biawayan. Biawayan 4 sen, harga sebenar 5 sen sekilo. Dan jam pula juga adalah lebih tinggi daripada yang dibiawaikan, RM16 sejam. Jadi lebih tinggi 10 sen sejam. Dan jam kerja juga nampak dia kecekapan kurang baik, lebih jam diguna. Daripada yang dibiawai 300 sudah jadi 325 jam. Dan untuk kos overhead berubah juga lebih tinggi daripada yang dibiawai, RM13 sejam berlangsung. Jadi jumlah kos overhead berubah yang dibayar untuk 30,000 unit yang sebenar adalah lebih tinggi, 4,225. Ya, 4,225. Dan kos overhead tetap pula didapati adalah sebenarnya adalah lebih baik, lebih murah, RM36 sejam berlangsung. Dan jadi yang sebenar sudah lebih murah lah daripada yang dibiawaikan. Yang dibiawaikan RM12,000. Jadi sebenar kos overhead tetap yang dibayar cuma RM11,700. So inilah keadaan dia yang sebenar. Ini yang biawai. Kita akan tengok macam mana nak rekod, ya. Jadi sebelum nak rekod dalam jurnal, okay, ya, mesti ingat apa yang rekod dalam jurnal ialah apa yang telah berlaku. So inilah dia peraturan dia masa merekod, okay, dalam jurnal. Satu, you kena ingat semua inventory, kerana ini ialah pengekosan biawai. So ingat apa yang cikgu sudah ajar. Untuk pengekosan biawai, dia akan rekod semua dalam biawai. That mean tiga kos utama item ni, kos bahan, kos borong langsung, kos overhead,
semuanya akan rekod dalam harga biawai. So kalau macam tu, inventory yang dapat, yang dikira, kos pengeluaran yang dikira ialah ikut kos biawai. Jadi inventory yang juga akan dikira ikut kos biawai jugalah. Jadi when we say inventory adalah terdiri daripada 3 jenis inventory kan cikgu sudah ajar, iaitu inventory bahan mentah, inventory kos kerja dalam proses, dan inventory juga untuk barang siap. Jadi semua akan rekod dalam kos biawai. Tetapi unit dia adalah unit yang sebenar. Kerana apa yang kita keluarkan memang kita keluar. So apa yang inventory yang ada memang itulah inventory yang ada. So unit sebenar tetapi adalah dalam biawai kerana kita darab dengan kos biawai. Okay. So poin yang kedua, masa kita rekod, poin kedua kena ingat ialah bila kita merekod variance tidak memuaskan erti dia kos sebenar adalah lebih tinggi, tetapi apa yang kita rekod dalam adalah biawai kan. Jadi apa yang kita rekod adalah lebih biawai, iaitu kos biawai yang lebih rendah. Jadi dia wujud tidak memuaskan. Jadi bila kita nak baiki, membetulkan semula supaya dia adalah sama dengan yang sebenar, jadi dia mesti debit lah kan, kerana kos kan belanja ialah debit side. So mean your belanja is tak betul, sudah kurang daripada yang sebenar. So we add to the, kita kena tambahlah kepada kos dia, because kita sudah kurang kirakan. So we need to tambah kepada apa yang sudah kira. Kos itu ialah belanja debit side. So kita erti dia debit side sudah kurang kira, so we debit lah. So yang variant tidak memuaskan ni perlu catat di sebelah debit, because we add to the cost. Okay, so variance yang memuaskan erti dia yang sebenar adalah lebih rendah. So kalau sebenar lebih rendah, kita nak betulkan kan apa yang kita biawai yang lebih tinggi itu kepada yang sebenar. So apa yang kita biawai sudah terlalu tinggi, we need to tolak. So tolak, we credit, keluarlah the cost. Okay, so variance memuaskan akan catat di sebelah kredit. So this is a very important point. Okay. Then point yang ketiga, ada variance kan, dan sebelum tu kita sudah catat mengikut kos biawai. Jadi erti dia kos barang dijual kita, kos jualan kita sudah tak betul. So bila kita sudah dapat cari variance untuk mendapatkan kos jualan yang betul, so semua account variance pada akhir tempoh perakaunan akan perlu pindah ke account kos barang dijual lah. So that our kos jualan atau kos barang dijual adalah pada kos yang sebenarnya. Okay. So macam mana nak rekod? Samalah juga seperti yang anda rekod kos overhead, lebih serap dan kurang serap. Okay. Jadi kalau kos tu sudah lebih kira, kita tolak lah. Jadi variance memuaskan kan sudah lebih kira kan, that means the sebenar lebih rendah. So kita akan tolak daripada kos barang dijual. So kalau variance tidak memuaskan, demi apa yang you sudah rekod mengikut biawai itu adalah terlalu rendah, sebenarnya adalah lebih tinggi. So you need to add back the cost. So kita akan campur kepada kos barang dijual. Okay, senang saja, tak susah. Okay, so sekarang mengguna contoh yang tadi, contoh syarikat ABC Product Q ni, cikgu tunjuk macam mana merekod di jurnal, iaitu merekod kos keluaran dan juga variance together. Okay, because ini sudah berlaku kan, we already know the variance, so we can record together. So inilah jurnal arm, ada debit credit. So bila kita merekod kos keluaran, kan ada 3 kos kan, kos bahan, kos berlangsung, kos overhead. Okay, so kos overhead pula ada kos overhead berubah dan kos overhead tetap. So di sini cikgu akan tunjuklah kos bahan dulu. Okay, so bila merekod kos bahan, definitely kita kena beli dulu kan. So di sini cikgu anggap beli dengan diguna adalah sama. Apa yang kita beli adalah apa yang kita guna.
So kalau kita beli, mesti bahan masuk dalam store kita. So hari tu cikgu sudah ajar masa pengekosan tambahan kerja, cara nak rekod adalah sama actually. Okay, it's just that the amount is different because now the amount we record all follow the biawayan. So exactly the same lah. Kalau kita beli, kita akan debit inventory bahan mentah langsung ataupun kawalan bahan mentah langsung pun boleh. Okay, dan kita beli dengan tunai ataupun secara tunai ataupun secara kredit kan. So kita akan kredit akaun belum bayar ataupun akaun kawalan pemiutang. Biar all this melalui akaun kawalan. So this one actually can kawalan bahan lah, misal kawalan pemiutang. Okay, ataupun akaun belum bayar pun boleh. Kalau beli dengan tunai, tunai. Okay, because this one bukan perakaunan kewangan, this is costing. Jadi mereka not that fussy about the account, the name of the account. Actually yang sepatut kena account kawalan, kawalan pemiutang, kawalan bahan. Tetapi kalau kita tulis inventory bahan mentah langsung, pemiutang pun boleh, because this is costing. Jadi they are not that fussy about the name of account. As long as tak lari jauh pun diterima. So, catatan debit credit actually the same. Just the amount because ini ialah pengekosan biawai. Jadi, tadi cikgu kata semua inventory kena rekod mengikut biawai kan. So, kita akan rekod mengikut biawai lah. So, ni inventory. Macam mana dapat amount ni ialah as I said, kita betul-betul beli pada kuantiti itu. So, kuantiti yang sebenar. Tetapi we will record according to biawai. So, ini merekod pada harga atau kadar biawai. Okay. So, kadar biawai kan 4 sen. Okay. Dan kuantiti yang kita beli ialah 745,000 kilogram. So, darablah you will get this amount. Then, kan kita beli secara tunai ada kredit kan. So, kita akan darablah. So, I get this amount 37250. I darab dengan yang sebenar. Because this one sebenar what we already buy. So, kuantiti sebenar darab kadar sebenar. Yang kita masuk dalam inventory, dalam gudang ikut rekod kadar biawai. Tetapi kan kita beli dari pemiutang, takkan kita nak rekod dalam kadar biawai kan. Kita mesti bayar mengikut yang sebenar. So, darab kadar sebenar. So, adalah 745,000 kilogram darab dengan sebenar kadar dia yang sebenar 5 sen. So, you dapati kuantiti sebenar. Ini betul lah kan, sama. Jadi, yang berbeza ialah kadar biawai dengan kadar sebenar. Ini biawai 4 sen, sebenar 5 sen. Jadi, different 1 sen. So, ini wujudlah variance harga bahan. So, yang sebenar lebih tinggi, biawai lebih rendah. So, erti dia tidak memuaskan. Betul kan? Because tinggi lebih rendah. Tinggi lebih tinggi. So, tidak memuaskan. Tadi cikgu kata, memuaskan. Tidak memuaskan kena. Kalau tidak memuaskan, okay, bila merekod variance tidak memuaskan, mesti dicatat di sebelah debit. Okay, so ini tidak memuaskan. So, I pun record lah variance harga bahan di sebelah debit. Because what you record in your inventory sudah salah. You kurang record. So, I need to add to the inventory. So, inventory kan debit side. Asset kita kan. Okay, so kita pun debit lah. Do this cost. Okay. We add to the cost. Because apa yang kita record sudah kurang. So, we add. Kita sama debit side. Then macam mana cikgu dapat 7450 ni? Ialah you kena kira lah. Kan you sudah belajar variance kan. Formula variance ialah yang biawayan tolak yang 4 sen, tolak yang 5 sen. Dan darablah dengan kuantiti yang sebenar. So you will get this amount. Okay. So bila you sudah dan jangan lupa kena tulis penerangan merekod belian bahan langsung. So, apa yang dibeli ialah apa yang diguna. Jadi, yang ini nanti, apa yang kita beli nanti akan rekod sebagai kos pengeluaran. Jadi, untuk merekod kos pengeluaran,
cikgu sudah ajarkan sama saja, kita perlulah account inventory kerja dalam proses. So, account inventory kerja dalam proses because it's a cost. Cost mesti debit side. Belanja kan? So, kita debit lah inventory kerja dalam proses. Okay. So, macam mana dapat 30,000? Tadi cikgu sudah kata, kita akan merekod kos produk mengikut biawai. Kuantiti biawai dan harga biawai. So, ini merekod kos bahan. So, kuantiti biawai darab kadar biawai. So, tadi cikgu kata kuantiti biawai untuk keluar 30,000 ialah 750,000 kilogram mengikut biawai. So, we follow the biawai. Dan kadar biawai ialah 40 sen. So, kita darab. So, I will get the cost bahan yang direkod sebagai kos produk ialah 30,000. Dan kredit pula kan kan catatan bergu ialah kita keluarkan bahan dari gudang masuk dalam masuk dalam kilang untuk produce sebagai produk kan. So tadi sudah masuk gudang kan. So now we keluar dari gudang. So we credit. So gudang ialah diwakili oleh inventory bahan mentah langsung ataupun kawalan bahan langsung. So same lah. Tadi kan kita masuk 298,000. So kita pun keluarlah 298,000. Okay. Dan kita beli untuk keluaran tu. So samalah how I get this amount ialah berapa kuantiti I beli dengan darab harga biawayan. Remember, di dalam gudang all record pada harga biawayan. So you tengok, kita mengikut record keluar dari gudang dengan biawayan ialah 29800. Okay, yang kita guna because kita anggap mengikut yang sebenar yang kita sudah beli 74500 diguna, yang sebenar diguna. Okay, kita beli untuk sebenar yang diguna. Tetapi kita rekod mengikut biawayan. So mengikut biawayan untuk keluar 30,000 sepatutnya kita guna 75000 kilogram. 750,000 kilogram. So ini penggunaan ikut biawayan. Ini ialah penggunaan yang sebenar. Jadi wujudlah perbezaan dalam penggunaan. So ini dipanggil variance penggunaan bahan. So formula dia ialah perbezaan penggunaan biawayan tolak yang sebenar dan darab dengan kadar biawayan. Okay, so you akan dapatlah 200. So 200 ini ialah memuaskan kerana apa yang you biawai ialah lebih tinggi, tetapi sebenarnya lebih jimat. Kita guna kurang bahan. So it's something good, memuaskan. Dan tadi cikgu kata, kalau tidak memuaskan, debit side. Kalau memuaskan, mesti rekod di credit side. So kita pun rekodlah di credit side. So you see, once you record in credit side, balance lah. Apa yang you sudah record earlier, sudah dibetulkan. Okay, so it become 30,000. So your variance penggunaan bahan nanti, you will nanti catatlah di account inventory bahan mentah langsung credit side to add back the same as this. Okay. So ini ialah merekod kos bahan. Sekarang kita tengok. Kan kita ada kos bahan, kita ada kos berlangsung. So sekarang cikgu nak tunjuk macam mana nak rekod kos berlangsung. So the same thing, kita akan debit inventory kos kerja dalam proses. Okay, because last time cikgu sudah katakan inventory kerja dalam proses ialah satu account khas untuk merekod kos produk. All will be in debit side because it's cost, is belanja. So just now you already debit the bahan, now you debit the kos berlangsung. So this is pengekosan biawai, or we record all biawai. So quantity jam biawai dan juga kadar ada harga sejam biawai. So mengikut biawai untuk keluar 3,000 unit perlu 300 jam. Dan mengikut biawai sejam dibayar RM15.90. So you just darab, you will get this amount. Ini
ialah wang yang perlu yang mengikut biawaya yang akan dibayar. Tetapi dalam keadaan yang sebenar, dalam keadaan yang sebenar, so ialah this account upah belum bayar. Remember how we record? We will debit inventory kerja dalam proses and credit upah belum bayar. Yang ni cikgu kan sudah ajar. So actually the same. Exactly the same, just the amount saja. You must know how to kira. So, kredit upah belum bayar ataupun kawalan upah. So, bila kita bayar, takkan kita bayar kepada pekerja ikut biawai kan? Kita mesti bayar ikut sebenar yang jam yang mereka kerja dan juga kadar sebenar yang kita akan bayar kepada mereka. So, ialah jam sebenar pekerja kerja 325 jam. Dan kadar sebenar ialah RM16 sejam. So, when we darab, sebenar yang dibayar, perlu kita bayar ialah RM5,200. Tetapi, kita sudah rekod dalam kerja dalam proses sebagai kos keluaran ialah RM4,770. So, you see, kita sudah kurang rekod. So, if kurang, we have to tambahlah di side. Okay, kurang erti dia tidak memuaskan. Tidak memuaskan, variant mesti record di debit side. So, I pun record. So, di sini adalah dua variance. Okay, variance kadar buruh langsung dan variance kecekapan buruh langsung. Ini pun cikgu sudah explain. Okay, cikgu sudah explain kan actually ini actually ialah variant buruh. So, variant buruh terdiri daripada dua. Dia adalah berbeza dari segi jam ataupun berbeza dari segi kadar. So, that's why wujud dua variant. So, kita tengok variant kadar buruh dulu. One by one you count. Variant kadar buruh langsung. So, kita tengok kan yang sebenar RM16. Biawayan RM15.90. Jadi, kita sudah kurang kira 10 sen. Okay, so formula macam mana dapat 32 50 sen? You mesti kira ikut formula lah yang tu cikgu sudah ajarkan, iaitu biawayan 15.90 sen tolaklah RM16, darablah dengan jam yang sebenar. So you will get this. Okay, so is tidak memuaskan, so mesti record debit side. Okay. So sorry, by right I should write lebih ke sini tak apalah, you faham debit side. Dan kita tengok dari segi kecekapan buruh langsung, you look at the jam, yang sebenar lebih tinggi tapi kita biawai lebih rendah, so tidak memuaskan lah. So again should be debit side. Wujudlah variant tidak memuaskan, so debit side. This variant equal variant kecekapan buruh langsung. Kecekapan kan kita tengok dari segi jam, jam kerja. So, mereka kurang cekap. So, formula dia, how I get this 397.50? Bezalah the formulas. So, jam biawayan tolak dengan jam sebenar, darab dengan kadar biawayan. So, you will get this. Okay, so you see, once you sudah kira biawayan, dia akan menjadi 5200. Kan sama. So, we already betulkan yang biawayan kepada yang sebenar. So, jangan lupa kena tulis penerangan mereka kos buruh langsung untuk pengeluaran. Should be mereka kos buruh langsung dan variance. Okay, sorry should be mereka kos buruh langsung dan variance. So, samalah tadi. Mereka kos bahan dan variance. Okay. So, poin yang ketiga, again kan kita sudah rekod kos buruh dan jangan lupa ada cost overhead. So, cost overhead ada berubah dan tetap. So, I record the cost berubah dulu. So, again, dia adalah cost. So, I debit inventory kerja dalam proses. So, again, dia adalah ikut semua biawayan. Jam biawayan buruh langsung, kadar biawayan kos berubah, sejam buruh langsung pun biawayan. So, adalah 300 jam, darab RM12 sejam. Ikut biawayan. So, you will get 3600. Okay, ataupun soalan tadi sudah bagi teruskan. So, you can just terus record 3600. Then,
catatan bergu, kita debit inventory kerja dalam proses kan, kita kredit akaun kawalan overhead kilang kan, kita sudah ajar. Yang debit side ialah sebenar, credit side ialah diserap. Remember masa cikgu ajar. So the same. Sekarang tak ada lebih serap kurang serap kerana dia tak ikut pengekosan normal. Ini ialah pengekosan biawai. Jadi dia masih sebelah kredit. From credit, you credit overhead kilang, you debit inventory. Cuma amount dia tak sama. Cara kira dia tak sama kerana ini pengekosan biawai. So, kawalan kos overhead kilang mesti menunjukkan yang sebenar lah. Okay, because that one, ini ialah biawayan kan kita rekod dalam kos produk. So, another account menunjukkan kos overhead yang sebenar. Kos overhead berubah. So, jam berlangsung sebenar, darablah dengan kadar kos overhead kilang yang sebenar. So, cikgu lupa tulis sepatutnya 325 jam, 325 jam. Dan yang sebenar ialah RM13 sejam. Okay, so be 325 darab 13 lah, you will get this amount. Ataupun dia sudah diberi terus dalam soalan, you just record. So, you tengok. I already biawai 3600. Sebenar ialah 24225. Jadi kurang lah. Kurang memuaskan. Kurang memuaskan, variance mesti sebelah debit. Okay. So again, di sini ada dua perkara yang boleh ukur pada dua variance. Satu ialah perbelanjaan, cost overhead berubah. Satu ialah kecekapan, cost overhead berubah. So kita tengok perbelanjaan cost overhead berubah dulu. So formula dia, how I get this? Again, you use formula. So formula dia ialah biawayan RM12 dengan yang ni RM13. Beza RM1 dan darablah dengan jam sebenar 325. So you will get this 325. Dan macam mana nak kira variance kecekapan? Kita bezakan tadi jam. So jam biawayan 300 tolaklah jam sebenar 325, darablah dengan kadar biawayan. So you will get 300. Okay, so you add up all, you will get this amount. Jadi kita sudah betulkan. Okay, so merekod cost overhead kilang dan untuk pengeluaran dan variance cost overhead berubah. Okay, dan yang keempat, so cost overhead kan ada dua kan, tadi ialah cost overhead berubah, sekarang kita rekod cost overhead kilang tetap. So same. Kita mesti debit inventory kerja dalam proses dulu. Soalan sudah bagi 12,000. Kalau soalan tak bagi, you gunalah formula. Kena tahu mesti jam biawayan darab kadar biawayan cost overhead tetap sejam berlangsung. So biawayan 300 jam, yang biawayan sejam berlangsung 40. So you darab, you will get 12,000. So again, another credit side ialah kawalan cost overhead kilang. So now kita cikgu pecahkan kepada kawalan, cikgu pecah menjadi dua account. Kawalan cost overhead kilang berubah dan kawalan cost overhead kilang tetap. Okay. Okay, so soalan sudah bagi 17,700. Kalau soalan tak bagi, you gunalah formula. Jam berlangsung sebenar 325 jam. Darablah dengan kadar sebenar 36 jam. You will get this. So, you tengok. You sudah biawai 12,000. Tetapi sebenar ialah 11,700. Jadi, di sini wujudlah variance. Di sini adalah memuaskan kan, lebih kurang. Tapi, okay. So, macam mana nak rekod variance? Di sini kan cikgu kata ada dua variance kan. So, you have to kira lah sebagai jalan kerja di luar. Lepas tu, you masuk dalam. Okay. So, bila you kira, you akan dapati variance untuk yang cost overhead tetap ni, kita tak boleh tengok macam ni saja kira. Because cara formula untuk variance perbelanjaan cost overhead tetap tak sama dengan mengira variance perbelanjaan cost overhead berubah. We cannot just see banding like this. Dia formula dia lain. So kita formula untuk variance perbelanjaan cost overhead tetap ialah cost overhead tetap yang dibelanjawankan tolak yang sebenar. So this one
That's why you cannot just compare like this. You kena guna formula. So, yang belanjawan ialah 11,000, sebenar 11,700. Jadi, kita sudah kurang kira 700. Jadi, dia adalah tidak memuaskan. Tidak memuaskan, kita letak di debit side. Dan lepas tu, you buatlah jalan kerja di luar. Kiralah variance cost, volume cost overhead tetap. Okay, volume cost overhead tetap juga kata dialah mengukur kapasiti kan. So, dia akan mengukur mengikut jam biawayan dan kadar biawayan. Okay, dan dengan yang belanjawan. Dia compare apa yang you sudah budget belanjawan dengan overhead yang diserap mengikut jam biawayan. So, formula dia ialah 300 jam biawayan dan kadar biawayan RM40 sejam ialah 12,000 dan yang dibelanjawankan ialah 11,000. So, perbezaan ialah 1,000. Okay. So, apa yang you belanjawankan 11,000, you expect semua kemudahan diguna dan you will pay the cost overhead berubah, cost overhead tetap 11,000. Tetapi apa yang sebenar adalah better than what you expected. That means adalah memuaskan. Yang sebenar ialah 12,000 untuk volume cost overhead tetap. That means kapasiti sudah diguna dengan lebih baik daripada you expect. So adalah memuaskan. Kalau memuaskan mesti credit side 1,000. So when you total up, dia akan dapat you balance lah. Sini pun 12,700, sini pun 12,700. So macam mana nak explain merekod cost overhead kilang tetap untuk pengeluaran dan variance cost overhead.